Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jadi tajuk yang akan cikgu bincangkan pada hari ini iaitu subtopik bagi bab 4 iaitu 4.4 peruntukan diet harian yang disarankan dan indeks jisim badan dan juga 4.5 iaitu label makanan. Jadi boleh rujuk buku teks muka surat 184 hingga 194. Jadi cikgu mulakan dengan peruntukan diet harian yang disarankan ataupun nama ringkasannya ialah RDA. Jadi apakah itu RDA? RDA ialah satu jadual yang menunjukkan tahap keperluan nutrien harian oleh individu yang sihat mengikut jantina, umur, untuk ibu yang mengandung dan juga ibu yang menyusukan anak. Jadi apakah kegunaan RDA? Kegunaan RDA yang pertama iaitu sebagai alat pengukur untuk menilai kualiti sesuatu bahan makanan berdasarkan nutrien yang ada dalam makanan tersebut. Yang kedua, kegunaan RDA sebagai bahan rujukan kepada individu ataupun pakar pemakanan semasa mereka merancang menu harian. Yang ketiga, kegunaan RDA iaitu sebagai panduan kepada pengubal polisi dalam bidang pemakanan dan juga pertanian untuk menjamin agar bekalan makanan penduduk sesebuah negara itu mencukupi. Dan yang terakhir sekali, kegunaan RDA iaitu sebagai panduan kepada industri makanan untuk membuat label, iaitu label yang memberikan maklumat tentang makanan pada pembungkusan makanan produk mereka. Seterusnya kita tengok kepada jadual komposisi makanan. Okay. Yang cikgu tunjukkan ni iaitu jadual peruntukan diet harian yang disarankan untuk kegunaan rakyat di Malaysia. Jadi kita tengok kepada remaja lelaki dan juga remaja perempuan. Yang pertama, remaja lelaki. Okay. Umur, kita tengok pada umur antara 16 hingga 19 tahun. Ya. Bermakna umur awak lah tingkatan 5. Jadi tenaga yang awak perlukan dalam sehari iaitu sebanyak 2,580 kilokalori. Peruntukan untuk protein yang awak perlukan sebanyak 54 gram sehari. Peruntukan untuk kalsium pula iaitu sebanyak 500 miligram sehari dan seterusnya ya, ferrum, vitamin, tiamina dan sebagainya. Okey, untuk remaja perempuan pula bagi umur 16 hingga 19 tahun jumlah tenaga, peruntukan tenaga yang diperlukan untuk sehari iaitu 2,100 kilokalori. Maknanya kita tak boleh makan lebih daripada yang telah diperuntukkan dalam sehari. Kerana jika kita makan makanan yang tenaganya lebih daripada yang diperuntukkan, mungkin boleh menyebabkan kegemukan. Seterusnya, protein untuk remaja perempuan iaitu sebanyak 54 gram sehari, kalsium 500 miligram sehari dan seterusnya, iaitu ferrum. Jumlah ferrum yang diperuntukkan untuk remaja perempuan lebih daripada lelaki. Kerana perempuan mengalami kitaran haid dan sebagainya, jadi mereka memerlukan jumlah ferrum yang lebih bagi mengganti darah yang dikeluarkan. Seterusnya kita lihat pula nilai tenaga dalam makanan. Jadi apakah itu nilai tenaga dalam makanan? Ia adalah kuantiti tenaga yang terdapat dalam makanan untuk kita melakukan sesuatu aktiviti.
Jadi apabila kita nak mengira nilai tenaga dalam sesuatu makanan, perkara yang perlu kita tahu iaitu yang pertama, kita mesti tahu apakah EP ataupun edible portion. Edible portion ni maksudnya porsi yang boleh kita makan dalam sesuatu makanan. Contohnya, kalau kita makan ayam goreng. Jadi, porsi yang boleh kita makan pada ayam goreng tersebut adalah mungkin 80% sahaja. Kerana 20% lagi itu adalah tulang. Tulang kita tak boleh makan. Jadi, itu maksudnya edible portion. Porsi yang kita boleh makan hanya 80% daripada ayam goreng tersebut. 20% lagi itu adalah tulang. Yang kedua, kita mesti tahu berapakah nilai tenaga bagi 1 gram karbohidrat. Iaitu nilai tenaga bagi 1 gram karbohidrat, kena hafal ni 17 kilojoule. Yang ketiga, anda mesti tahu berapakah nilai tenaga bagi 1 gram protein. Iaitu sebanyak 1 gram protein mempunyai tenaga sebanyak 17 kilojoule. Dan yang keempat, perlu tahu nilai tenaga bagi 1 gram lemak. Iaitu sebanyak 38 kilojoule. Jadi 4 perkara ini kena hafal. Saya akan tunjukkan cara untuk kita mengira nilai tenaga dalam makanan. Jadi kita perhatikan soalan ini. Kira nilai tenaga bagi 100 gram belimbing manis. EP belimbing manis ialah 100%. 100 gram belimbing manis mengandungi 5 gram karbohidrat, 0.7 gram protein, 0.1 gram lemak. Jadi bagaimana kita nak mengira jumlah nilai tenaga dalam 100 gram belimbing ni? Yang pertama, seperti yang saya telah maklumkan tadi, kena tentukan EP ataupun berat porsi yang boleh dimakan. Jadi EP untuk belimbing ini ialah 100%. Bermakna kita makan semua belimbing tu. Dalam 100 gram belimbing, kita makan 100 gram. Tak ada yang kita buang. Itu maksudnya EP 100%. Yang kedua, kita tentukan berat sebenar makanan. Berat sebenar makanan yang kita makan ialah 100 gram. Maknanya kita makan semua, maknanya kita makan 100 gram belimbing manis. Baru kita mula mengira tenaga satu persatu. Kita mulakan dengan karbohidrat. Jadi karbohidrat 100 gram kita makan. Berat EP yang kita makan ialah 100 gram. Sebab kita makan semua ya. Kemudian bahagikan dengan berat makanan sebenar yang perlu kita kira ni. Iaitu 100 gram belimbing ni. Berat makanan tersebut. Kita darabkan dengan berapa gram? 5 gram. Di mana kita dapat 5 gram? Di sini. 5 gram karbohidrat. Dalam 100 gram belimbing ini, jumlah karbohidratnya adalah 5 gram. Oleh sebab itu, kita darabkan 5 gram, darab dengan jumlah kalori untuk 1 gram karbohidrat, iaitu 17 kilojoule. Dan kita dapat jawapannya 100 bahagi 100 gram, jawapannya 1. Jadi 1 darab dengan 5 gram darab dengan 17 kilojoule. Jadi kita dapat jawapannya iaitu 85 kilojoule. Bermakna
100 gram belimbing manis yang kita makan ini mempunyai kadar karbohidrat iaitu sebanyak 85 kilojoule. Seterusnya kita kira pula protein. Okey. Sama juga macam tadi. Okey, 100 bagi 100 lah. Tapi kita ringkaskannya. Kita tak payah tulis lah sebab 100 bagi 100 ni 1. Jadi tak perlu tulis pun tak apa. Okey, terus je. Kepada 7 gram. Di mana kita dapat 7 gram ni? Di sini ya. 7 gram protein darab dengan nilai tenaga untuk 1 gram protein ialah 17 kilojoule. Jadi kita darab dengan 17 kilojoule. Kemudian kita dapat jawapannya iaitu 11.9 kilojoule. Bermakna 100 gram belimbing manis yang kita makan ini, jumlah tenaga yang dihasilkan daripada protein iaitu sebanyak 11.9 kilojoule. Okay, seterusnya kita kira untuk lemak pula. Okay, tidak perlu tulis 100 bagi 100 sebab kita tahu dah jawapan dia ialah 1. Jadi kita terus je jumlah lemak yang terdapat dalam belimbing ni ialah 0.1 gram. Jadi darab dengan 1 gram lemak mempunyai tenaga sebanyak 38 kilojoule. Jadi darab dengan 38 kilojoule. Dapat jawapan 3.8 kilojoule. Selepas itu, kita kira keseluruhannya. Iaitu jumlah tenaga bagi 100 gram belimbing manis ialah nilai tenaga untuk karbohidrat ditambah dengan nilai tenaga untuk protein tambah nilai tenaga untuk lemak. Iaitu 85 kilojoule karbohidrat tadi tambah dengan 11.9 kilojoule iaitu daripada protein tambah dengan 3.8 kilojoule untuk lemak. Dan jawapannya ialah keseluruhannya 100 gram belimbing manis yang kita makan mengandungi sebanyak 100.7 kilojoule tenaga. Kita pergi kepada latihan yang seterusnya. Kira nilai tenaga bagi 100 gram betik. EP betik ialah 73%. Jadi 100 gram betik mengandungi 7.1 gram karbohidrat, 1.5 gram protein, 0.1 gram lemak. Bagaimana nak mengiranya? Okey. Kita mula dengan tentukan berat porsi yang boleh dimakan. Jadi berapakah berat porsi yang boleh dimakan? Iaitu 73%. Kemudian kita tentukan berat sebenar makanan. Berapa gram betik yang kita makan? 100 gram. Jadi dalam 100 gram betik ni bukan semua kita boleh makan. Kita hanya makan 73% saja daripada betik ni. Yang selebihnya adalah kulitnya. Kita tak makan betik dengan kulit sekali ya. Jadi kita buang kulit tu, kita hanya makan isi betik sebanyak 73% sahaja. Jadi kita nak tahu berapa gram. 73% ni berapa gram daripada 100 gram betik ni. Jadi cara pengiraannya 73% bermaksud 73 bahagi 100 darab dengan 100 gram. Berat sebenar. Dapat jawapannya 73 gram. Bermakna dalam 100 gram betik ini,
kita hanya makan 73 gram sahaja. Kita tidak makan 100 gram. Sebab selebihnya itu adalah kulit yang kita buang. Setelah kita mendapat jumlah berat sebenar yang kita makan, barulah kita kira nilai tenaga mengikut nutrien iaitu karbohidrat. Kita mulakan dengan karbohidrat. Yang pertama, 73 gram iaitu berat EP, iaitu porsi yang kita makan sebanyak 73 gram daripada berat nilai tenaga iaitu 100 gram. Darab dengan 7.1 gram iaitu jumlah karbohidrat yang terdapat dalam 100 gram betik. Darab dengan nilai tenaga bagi 1 gram karbohidrat iaitu 17 kilojoule. Dan jawapannya ialah 88.11 kilojoule. Seterusnya kita kira pula untuk protein. Iaitu 73 gram berat EP bahagi dengan 100 gram berat untuk 100 gram betik. Kemudian darab dengan 1.5 gram iaitu dalam 100 gram betik terdapat 1.5 gram protein. Darab dengan 1 gram tenaga untuk protein iaitu 17 kilojoule. Dan kita mendapat jawapannya sebanyak 18.615 kilojoule tenaga. Seterusnya kita kira pula nilai tenaga untuk lemak iaitu 73 gram betik yang kita makan bahagi dengan 100 gram EP betik darab dengan 0.1 gram lemak yang terdapat dalam betik tersebut darab dengan jumlah 1 gram tenaga untuk lemak iaitu 38 kilojoule. Dan jawapannya iaitu 2.774 kilojoule tenaga dalam yang dihasilkan oleh lemak di dalam betik tersebut. Seterusnya, kita kira jumlah keseluruhan nilai tenaga bagi 100 gram betik. Iaitu nilai tenaga karbohidrat tambah dengan nilai tenaga protein tambah dengan nilai tenaga lemak. Iaitu 88.11 gram karbohidrat tambah dengan 18.615 kilojoule tenaga untuk protein tambah dengan 2.774 kilojoule tenaga untuk lemak. Dan jawapannya ialah 109.499 kilojoule tenaga. Sekarang kita bincangkan tentang tajuk indeks jisim badan. Apakah itu indeks jisim badan ataupun kita kenali sebagai BMI? BMI adalah formula untuk menilai berat badan dan berkait rapat dengan ketinggian seseorang. Jadi kita nak tentukan sama ada bentuk badan kita ni ataupun berat badan kita ni sesuai tak dengan ketinggian kita. Dengan mengira
BMI. Bagaimana nak mengira BMI? Okay. BMI dikira seperti berikut, iaitu berat dalam kilogram bahagi dengan tinggi dalam meter darab tinggi dalam meter. Contoh pengiraan, berat badan anda ialah 66 kilogram dan tinggi ialah 170 sentimeter. Jadi bagaimana nak mengira BMI? 66 kilogram iaitu berat bahagi dengan yang diberi adalah 170 sentimeter. Jadi kita kena tukar daripada sentimeter kepada meter, iaitu 100 sentimeter bersamaan dengan 1 meter. Jadi 170 cm ni bahagikan dengan 100 dapat 1.7 meter. Darab dengan 1.7 meter dan jawapannya ialah 22.8. Jadi BMI anda ialah 22.8. Kemudian kita tengok pada jadual BMI ini. Jika BMI kita ialah 22.8, maka kita tergolong dalam klasifikasinya berat badan yang normal. Iaitu berat badan normal BMI-nya antara 18.5 hingga 24.9. Jika melebihi daripada 23, bermakna kita mempunyai berat badan yang berlebihan. Jika 23.1 hingga 24.9, kita berisiko untuk tergolong dalam golongan yang mempunyai berat badan obes. Dan seterusnya. Tajuk seterusnya iaitu cara mengatasi berat badan yang berlebihan. Bagaimana kita nak mengatasi berat badan yang berlebihan? Iaitu yang pertama, kita mengambil sarapan. Jangan kita skip sarapan ya. Kerana sarapan ini dapat membekalkan nutrisi dan juga tenaga kepada otak kita semasa kita melakukan aktiviti pada waktu pagi. Yang kedua, iaitu dengan membanyakkan pengambilan makanan berserat. Kerana makanan berserat ini boleh menurunkan paras kolesterol dan juga melancarkan sistem pencernaan dalam badan kita. Yang ketiga, dengan mengambil ataupun minum air yang secukupnya. Dengan minum air yang secukupnya, kita dapat mengelakkan daripada kita makan secara berlebihan. Disyorkan kita minum 6 hingga 8 gelas air sehari. Seterusnya iaitu kita amalkan senaman. Dengan bersenam, ia boleh mencergaskan tubuh badan kita dan juga boleh menurunkan berat badan kerana dengan bersenam kita dapat membakar kalori yang berlebihan dalam badan kita. Dan juga yang terakhir, bagaimana kita untuk kita mengatasi berat badan yang berlebihan iaitu dengan makan secara teratur. Pastikan kita makan sekurang-kurangnya 3 kali sehari iaitu dengan mengambil sarapan, makan tengah hari dan juga makan malam. Tajuk berikutnya iaitu label makanan. Jadi apakah itu label makanan? Label makanan iaitu ia dapat memberi kesan terhadap pengguna kerana ia dapat memberi maklumat yang penting terhadap sesuatu makanan yang terdapat di pasaran. Jadi kepentingan label makanan. Yang pertama, kepentingan label makanan, ia dapat menyokong aktiviti pendidikan pemakanan untuk menggalakkan penggunaan prinsip piramid makanan dalam kita memilih makanan kita. Yang kedua,
Label makanan juga dapat membantu suri rumah untuk menyediakan sajian yang seimbang untuk keluarga mereka. Yang ketiga, untuk memastikan pengeluar dan juga pengilang makanan mengutamakan kandungan zat makanan dalam setiap produk yang mereka keluarkan. Seterusnya, kepentingan label makanan iaitu untuk memudahkan pihak berkuasa membuat pemantauan dan mengambil tindakan kepada pengeluar yang menipu pengguna dengan tidak mematuhi label makanan yang dilekatkan pada sesuatu makanan. Dan yang terakhir, kepentingan label makanan iaitu ia dapat membantu pengguna membuat pilihan yang lebih bijak tentang makanan yang hendak dibeli. Apakah maklumat yang perlu ada pada label makanan? Yang pertama, pada label makanan perlu ada tarikh luput penggunaan. Iaitu tarikh luput penggunaan ini iaitu tarikh tamat tempoh kesegaran sesuatu makanan. Jika tarikh luputnya telah berakhir, maka kita tidak boleh makan makanan tersebut kerana makanan tersebut tidak selamat. Mungkin boleh menyebabkan keracunan makanan. Yang kedua yang perlu ada pada label makanan iaitu komposisi makanan. Iaitu senarai nutrien yang terkandung dalam makanan tersebut. Contohnya, berapa gram protein, berapa gram karbohidrat, lemak, vitamin dan sebagainya yang terdapat di dalam makanan tersebut. Yang ketiga, senarai ramuan, iaitu senarai kandungan bahan yang digunakan dalam penyediaan makanan itu. Ini bertujuan supaya pengguna dapat mengetahui kandungan yang terdapat di dalam sesuatu produk. Sebab kadang-kadang penggunanya ini mereka alah terhadap sesuatu makanan. Contohnya, alah kepada kekacang ataupun susu. Jadi mereka boleh elak daripada membeli produk tersebut. Seterusnya, apa yang perlu ada di dalam label makanan iaitu nama dan alamat pengilang. Ini bertujuan supaya boleh menjadi rujukan jika berlaku ataupun terdapat beberapa masalah berkaitan dengan produk makanan tersebut. Seterusnya, kod bar. Kod bar digunakan sebagai identifikasi barangan di pasaran dan juga kod bar ini digunakan untuk pemantauan dari segi stok barangan tersebut. Maklumat yang perlu ada pada label makanan iaitu tanda halal daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun JAKIM. Ini untuk menunjukkan piawaian kepada produk itu iaitu produk itu bersih, baik dan suci untuk dimakan. Seterusnya, pengawet dan pewarna. Bahan tambahan yang ditambah ke dalam ramuan makanan tersebut perlu ditulis pada label makanan. Kemudian, isi padu iaitu berat sebenar kandungan dalam makanan tersebut. Dari segi ukuran metriknya. Contohnya seperti gram, liter dan sebagainya. Dan yang terakhir yang perlu ada pada label makanan iaitu jenama makanan tersebut. Perlu diletakkan nama produk, makanan, pengeluar dan juga pengilang. Contohnya seperti maklumat jenama makanan ini mestilah sama seperti makanan yang dihasilkan. Contohnya kalau makanan tersebut adalah jus buah-buahan. Jadi kita tulis jus buah delima contohnya. Jangan nama makanan tersebut tidak sama seperti
kandungan yang ada di dalam makanan itu. Okay, akhir sekali, kita buat latihan pengukuhan. Okay, kita tengok pada soalan ini. Iaitu rajah 1 menunjukkan maklumat nutrisi pada label makanan sepaket nasi biryani ayam. Okay. Jadi ini adalah maklumat yang terdapat pada satu label makanan. Iaitu protein sebanyak 6 gram. Lemak 5.9 gram, karbohidrat 17.4 gram, garam ataupun sodium sebanyak 413 miligram. Jadi berdasarkan rajah 1, yang pertama, kirakan jumlah tenaga bagi sepaket nasi biryani ayam jika EP adalah 87%. B, nyatakan 2 kegunaan peruntukan diet harian yang disarankan ataupun RDA. C, nyatakan 2 kepentingan maklumat nutrisi dalam label makanan. Dan D, berikan 2 maklumat yang perlu ada dalam label makanan selain daripada rajah 1. Jadi soalan ini adalah soalan konstruk mengaplikasi. Apa itu konstruk mengaplikasi? Iaitu awak menggunakan pengetahuan yang awak ada untuk menyelesaikan satu masalah dalam situasi yang baharu. Jadi apakah situasi baharu ini? Iaitu situasi baharunya ialah jumlah tenaga untuk sepaket nasi biryani ayam dengan EP 87%. Yang awak belajar di kelas, dia punya jumlah tenaga tu berbeza. Jadi ini situasi barulah. Jadi awak aplikasikan apa formula yang awak telah belajar itu dengan menggunakan jumlah tenaga yang berbeza. Mula-mula, tentukan EP ataupun edible portion. Yang kedua, kira nilai tenaga untuk karbohidrat. Yang ketiga, kenal pasti jumlah tenaga bagi 1 gram karbohidrat. Seterusnya, awak kira nilai tenaga untuk protein. Kenal pasti jumlah tenaga bagi 1 gram protein. Seterusnya, kira nilai tenaga untuk lemak. Kemudian awak kenal pasti jumlah tenaga bagi 1 gram lemak. Dan yang akhir sekali, tambahkan semua jumlah tenaga untuk karbohidrat, tambah dengan jumlah tenaga protein, tambah dengan jumlah tenaga lemak untuk mendapat jawapan nilai jumlah tenaga untuk keseluruhan sepaket nasi biryani ayam. Cara menjawabnya ialah jawab dalam bentuk struktur. Bentuk struktur tu maksudnya bentuk terus saja. Iaitu yang pertama, kirakan dulu EP. Seterusnya langkah yang kedua, kira karbohidrat. Yang ketiga, kira jumlah untuk protein. Yang ketiga, kira jumlah untuk lemak. Dan seterusnya, kira jumlah keseluruhan tenaga untuk sepaket nasi biryani ayam tersebut. Seterusnya, jawab untuk bahagian B, C dan juga D. Jadi markahnya ialah 1 markah untuk pengiraan EP. Kemudian 2 markah untuk pengiraan karbohidrat. Iaitu 1 markah untuk formulanya dan 1 markah untuk jawapan. Begitu juga dengan protein. Okay, 2 markah, 1 untuk jalan kiranya
dan 1 markah untuk jawapannya. 2 markah untuk lemak dan juga 2 markah untuk jumlah tenaga. Satu iaitu 1 markah untuk jalan kira dan juga 1 markah untuk jawapan keseluruhan jumlah tenaga. Jadi itu saja penerangan cikgu tentang tajuk RDA dan juga label makanan. Jadi cikgu harap kamu dapat menyelesaikan tugasan yang cikgu beri ini. Okey, jadi sekian, terima kasih.